yang akan yang tuan-tuan dan puan yang dirahmatiskan, beruntung kita pada pagi ini kerana kita dapat bersama dengan yang berbahagia Tuan Ustaz Haji Rosli bin Abdul Jabbar yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini yang bertajuk ibadat ikutlah. ibarat peristiwa hijrah dan pengajaran peristiwa hijrah. Untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput yang berbahagia Tuan Ustaz Haji Abdul Jabbar untuk menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadil fardhis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa usalli wa usallimu ala rasulihil karimil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dikasihi pengurusi majlis, Tuan Imam serta ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran di atas nikmat iman dan juga Islam, dan seterusnya kita merafakkan rasa syukur kerana pada pagi yang penuh barakah ini dikurniakan kepada kita kesempatan untuk kita dapat melaksanakan ketaatan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan keizinan kepada kita untuk kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan, sehinggalah kita mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, insya-Allah. Saya mengambil sepotong ayat daripada surah Sajdah yang telah kita mendengarkan atau solat tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Ta'ala kata, dan alangkah dahsyatnya ataupun ngerinya kamu melihat golongan mujrimun. Mujrimun ni maknanya golongan yang berdosa, menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya penglihatan kami dan juga pendengaran kami, dan kembalikanlah kami semula ke atas muka bumi. Rabbana absarna wa sami'na farji'na, untuk kami melakukan amal yang soleh. Ayat ini Allah ceritakan, beritahu kepada kita tentang keadaan golongan mujrimun, yakni golongan yang berdosa,
yang melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dihadapkan di padang mahsyar, bagaimana golongan ini berada dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Kengerian tu adalah dalam keadaan mereka begitu takut, kerana pada hari itu adalah hari yang mana manusia tidak dapat lagi untuk menyembunyikan apa sahaja yang mereka lakukan, sama ada benda baik ataupun benda jahat. Tetapi dalam konteks ayat ni Allah Ta'ala nak jelaskan golongan yang melakukan dosa. Kerana kita manusia ni, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui segala yang gaib dan juga yang nyata. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dalam satu ayat, mengingatkan kepada kita supaya kita sentiasa memelihara diri kita semua ni daripada perkara-perkara yang menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada di tempat terang maupun di tempat yang tersembunyi, sama ada kejahatan yang jelas ataupun kejahatan yang tersembunyi. Kalau dalam peristiwa hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam satu hadis yang masyhur kepada kita, yang menjadi prinsip kepada amal ibadat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul. Wa in kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bagaimana Nabi sebut setiap amalan itu bermula dengan niat. Niat bukan di lidah tetapi di hati. Lalu barang siapa yang berhijrah, kata Nabi, kerana Allah dan Rasul, maka apa yang diperolehi adalah Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah tetapi niatnya kerana ingin berkahwin dengan seseorang perempuan, wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan perolehi apa yang dia niatkan itu. Jadi masa hijrah ni adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewajipan pada ketika itu. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka diberikan pahala hijrah. Tetapi ada daripada kalangan rombongan hijrah itu, dia berhijrah bukan kerana perintah Allah, tapi kerana dia nak berkahwin dengan seorang sepupu dia, Ummul Qais, seorang janda di Madinah. Jadi dia ni duduk Mekah, dia nak kahwin dengan seorang sepupu dia yang merupakan janda berada di Madinah, maka dia pun ikut turut serta di dalam rombongan tersebut. Tetapi Nabi sebut fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi dia hijrah tu, dia tak dapat pahala hijrah, tetapi yang dia dapat tu kahwin je lah. Dapatlah dia kahwin dengan janda tu, tetapi dia tidak perolehi. Begitulah dalam ayat disebutkan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dah jelas kepada kita, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah mati yang kamu cuba lari daripadanya, dia pasti akan mendapatkan kamu, dan kemudian kamu akan dihadapkan di hadapan Allah yang maha mengetahui akan segala yang tersembunyi dan juga yang nyata, dan kemudian akan dibentangkan kepada kamu, dikhabarkan kepada kamu terhadap apa yang telah kamu lakukan. Maka golongan mujrimun itu tadi, Allah Ta'ala beritahu mereka berada dalam keadaan yang sangat ngeri, dahsyat. Dengan apa?
dengan ketakutan. Yang ni golongan mujrimun. Mereka rasa sangat takut. Sangat takut. Para ulama disebut dan mentafsirkan ayat ni kerana 3 perkara. Mereka tu pertama dalam keadaan yang sangat takut, dan yang kedua mereka berada dalam keadaan yang sangat malu, dan ketiga berada dalam keadaan yang sangat menyesal. Ketiga-tiga ni adalah azab kepada mereka. Sebelum lagi mereka menerima azab di neraka, mereka menerima azab yang paling awal. Apa dia? Iaitu rasa takut yang teramat sangat, rasa malu yang teramat sangat, dan rasa menyesal yang teramat sangat di atas perbuatan mereka. Mereka takut kerana apa? Kerana diperlihatkan kepada dia akan azab neraka. Tuan-tuan sekalian, kita ni belum lagi masuk neraka, belum lagi kita mati. Tuan-tuan sekalian, neraka ni telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahlinya. Seorang sahabat, Abu Musa Asy'ari, seorang sahabat Nabi lah. Lalu dia bertanya pada Nabi, dia tanya pada Nabi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas. Bilakah akan terputusnya pengetahuan seseorang itu tentang manusia? Maksud dia gini, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas. Kita ni dalam hati kita, sanubari akal kita, memang kita tak boleh lupa orang-orang yang kita kasih. Kita sebut kita kasih, orang kita benci pun kita tak lupa juga. Mana nak cerita, manusia ni dia tak boleh putus daripada akal dan sanubari kita, kan? Macam saya ni, ingat isteri dah ni baru semalaman. Mana contohlah, isteri, dia ingat tu sebab isteri seorang mudah ingat. Isteri ramai payah nak ingat, lupa kadang. Gurau pagi muslimat. Baik, mana mesti ke mana saja kita pergi, kita tak lupa. Kalau muslimat ingat suami, anak-anak, kan? Begitu juga kita suami, kita ingat isteri, ingat anak-anak kita, adik-beradik kita, mak ayah kita, kita tak akan lupa. Walau sesaat pun kita tak akan lupa. Tetapi Abu Musa Asy'ari ni dia tanya pada Nabi, bilakah saatnya kita ni akan terputus hubungan, terlupa, tak ingat terus dah kepada isteri kita ke anak-anak orang yang kita kasih? Lalu Rasulullah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ayan, kata Nabi, iaitu saat bila dia melihat akan sesuatu. Iza ayan ni dipanggil saat muayyanah. Ayan, muayyanah ni iaitu saat dia melihat akan malaikat. Itu iza ayan, iaitu saat muayyanah. Saat muayyanah ni saat sakaratul maut. Sakaratul maut. Jadi para ulama dia menyebut bahawa saat muayyanah saat yang pintu taubat telah pun tertutup. Lepas sakaratul maut, ada satu kalimah lagi dipanggil ghalgharah, iaitu saat nyawa duduk di halqum. Bila kita nak mati, ni para ulama, dan berdasarkan pada hadis, roh mula dicabut daripada tapak kaki tu, daripada kaki, dia ambil situ sikit. Tu orang nak mati, pertama ibu jari dia jatuh. Udah sejuk sangat kaki, cuba rasa. Kalau sejuk, kereta tu tinggal kat saya lah. Wasiat selalu. Sejuk lah ustaz, dia lekong. Dia kata. Baik, kemudian dia akan sampai ke parah dada. Parah dada sampai kepada halqum,
yang ni disebut saat muayyanah. Ketika itu malaikat datang menjelma, datang. Lepas tu kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan pada orang nak mati daripada kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Dia suruh ajar. Sebab apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang kalimah akhir dia la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Cuma haram kita paksa. Dia orang tanya dah, Ustaz, dia tu seteruk lama dah tak cakap. Kena ajar. Kerana dia tak boleh sebut dengan mulut, dia sebut dengan hati, dengan hati dia. Cuma haram kita paksa. Kita cuma bisik ke telinga dia, la ilaha illallah, gitu. Jangan kocok pula kepala dia, pegang kau, sebut ni weh, sebut. Tak boleh, haram hukum dia. Kita memaksa mayat, memaksa orang nak mati. Ada kita ajar. Kenapa? Sebab tuan-tuan sekalian, supaya kita mati dalam kalimah syahadah. Baik, daripada hadis tu tadi, Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahawa bila manusia ni tiba saat muayyanah, saat ni saat dia akan lupa semua dah, terputus dah hubungan dia dengan manusia. Dia tak ingat lagi dah mak ayah dia, tak ingat lagi kasih dia, tak ingat lagi awet-mawet dia, apa semua dia lupa belaka dah. Harta benda dia semua dia dah tak ingat. Ketika tu malaikat datang. Kalau sekiranya itu ahli syurga, malaikat datang dengan wajah yang manis, senyum dan beri salam. Allazina tawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ringkas. Boleh sampai pukul berapa ni? Saya ikut tuan rumah. Tuan rumah kata pukul 10. Apalah, kita habis tajuk kita. Baik. Allah Ta'ala kata, orang yang ketika mana nyawa ini diambil oleh para malaikat dalam keadaan hatinya suci, bersih, lalu malaikat yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Malaikat tu dia datang dan beri salam pada dia. Itu tanda ahli syurga. Dia datang beri salam. Salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah, beritahu salam sejahtera ke atas kamu, dan masuklah kamu ke dalam syurga dengan sebab amal yang kamu lakukan. Ini orang beriman. Banyak lagi ayat Allah Ta'ala sebut. Padahlah faham situ. Macam kita lah. Kita kalau nak pergi berkelahi, kita beri salam tak? Dia sejarah Malaysia ni Piramli je, dia nak mencuri beri salam. Lain tak ada. Dia kalau pergi dengan niat jahat, memang tak ada salam dah. Begitulah malaikat. Kalau ahli syurga, dia akan datang beri salam. Kemudian tuan-tuan sekalian, ahli neraka, malaikat datang cara lain. Malaikat datang cara lain. Sebab tu ada satu hadis lagi yang tak sempat lah. Satu hadis lagi Nabi sebut, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Nabi kata, siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah dia berkata, Aisyah isteri Rasulullah, dia kata, inna la nakrahul mauta, sesungguhnya kami ni benci kepada kematian. Aisyah ni dia salah faham. Dia salah faham. Dia ingat bila kita ni benci pada mati, kita ni bencilah bertemu dengan Allah. Sebab Aisyah faham, bila kita ni nak bertemu dengan Allah, kena mati dulu. Memang tu syarat dia. Jadi Aisyah dia faham di situ. Betul dah.
Pahaman Aisyah tu, tetapi salah faham dia terhadap apa yang Nabi nak sebut dalam hadis tu. Jadi Nabi kata laisa zakat, bukan itu maksudnya. Yang Aisyah maksud kalau kita nak bertemu dengan Allah mesti kita mati. Dan kalau kita benci pada mati, makna kita benci bertemu dengan Allah. Nabi kata laisa zakat, bukan tu maksud aku. Memanglah kalau kita nak bertemu dengan Allah kena mati dulu. Dan orang yang mati pun bukan semua dapat bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala bagi syarat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh dan janganlah ia mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun juga. Mati bertemu dengan Allah, yang dapat melihat wajahillah, wajah Allah, hanya orang beriman, beramal soleh, orang yang tidak mensyirikkan Allah. Sebab melihat wajahillah, wajah Allah ini nikmat yang paling besar mengatasi nikmat syurga tu sendiri. Itu nikmat yang paling besar. Takkan ahli neraka dapat merasai nikmat besar ni? Tak rasa. Jadi ahli neraka tak dapat melihat wajah Allah. Yang dapat melihat cuma ahli syurga saja. Lepas pada matilah. Lepas tu kita baca surah Al-Waqi'ah, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata mati je orang yang beriman, ahli syurga. Tama-tama Allah akan ucap salam pada dia, salaman salaman. Dapat hebatlah tu tuan-tuan sekalian, kalau Allah bisalam kat dia. Baik. Jadi Aisyah dia faham gitu. Nabi kata laisa zakat, bukan itu maksud aku. Lalu kata Nabi, innal mu'min, sungguhnya orang mukmin, innal mu'mina iza hadarahul mautu, sesungguhnya orang-orang mukmin iza hadarahul mautu, ketika kedatangan ajal dia. Ini cerita orang mukmin ketika dia nak mati, Allah Ta'ala kata busyira biridwanin minallah wa karamatihi. Nabi kata, maka datang malaikat bawa apa? Bawa perkhabaran, busyira biridwanin minallah wa karamatihi, bawa perkhabaran tentang Allah meredai dia dan dimuliakan dia. Pada ketika tu ditunjuklah kepada dia syurga, tempat tinggal dia. Ni belum mati lagi ni. Ni ketika muayyanah, tak mati lagi. Ketika tu orang kadang senyum wajah dia. Kenapa? Sebab diperlihatkan kepada dia syurga. Jadi falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Kata Nabi, pada ketika tu tidak ada sesuatu pun yang paling dia sukai illa amamah, kecuali apa yang ada di hadapan dia, iaitu mati. Itulah maksud Nabi-nya. Mana manusia ni dekat nak mati, dia pecah pada dua. Satu suka sangat pada mati, yang satu benci sangat pada mati. Yang suka sangat pada mati, siapa dia? Ahli syurga. Orang yang bakal masuk syurga suka pada mati. Sebab apa? Sebab dia diperlihatkan akan syurga tu. Bila dia perlihat akan syurga, syurga mana nak banding dengan apa ada atas muka bumi? Batu Uthman, Sayyidina Uthman, ketika dia sakit, Sayyidina Umar pergi ziarah dia, Abu Bakar pergi ziarah dia. Lepas tu dia menangis. Abu Bakar pun tanya, wahai Uthman, kenapa kamu menangis? Ke kamu risau tentang anak perempuan kamu? Sebab Sayyidina Uthman ni kan anak perempuan. Abu Bakar lagi ramai anak perempuan. Lepas tu nama Abu Bakar. Abu Bakar tu, bak tu daripada perkataan bikrun. Bikrun tu maksud anak dara, anak perempuan. Sebab dia tu ramai anak perempuan, digelar dengan Abu Bakar. Bikrun tu tak apalah, bukan cerita satu. Waktu kuliah lain. Semangat tu bunyi bikrun. Baik. Kemudian Nabi Uthman kata, aku tak risau anak aku. Kalau aku mati pun, Nabi Uthman kata, aku tak risau.
Sebab semua anak aku dah ajar dia dengan surah Al-Waqi'ah, surah kekayaan. Aku dah ajar dia, dan anak aku beramal dengan surah Al-Waqi'ah. Surah kekayaan. Kekayaan apa? Maksud dia kekayaan akhirat. Surah tu cerita tentang syurga, tentang nikmat-nikmat syurga. Jadi sunat kita baca supaya dia mendorong, dorong kita baca dan kita faham. An-nazratu tazra'u fi qalbi syahwatan. Benda tengok sokmo, dengar sokmo, faham tak sokmo? Bahasa saya lah. Fi qalbi syahwatan, dia akan jadi kesukaan dalam hati. Kita tamai orang tu pun bila kita tengok sokmo, kita suka juga. Kan? Begitulah Quran. Surah ni bila kita sentiasa baca, dia akan mendorong fi qalbi syahwatan. Dia masalah manusia ni yang tak nak beriman, nak langgar perintah Allah ni, dia tak suka baca dan tak suka memahami. Itu masalah dia. Baca saja tak boleh. Lepas tu ke akhirat, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Minal jin wal ins. Dia dipenuhi akan ke jahanam tu pada kalangan manusia, jin, kalangan manusia dan jin. Siapa dia? Yang ni golongan yang Allah Ta'ala bagi hati pada tempat dia perasaan, la yafqahuna biha, tak faham. Bagi dia walahum azanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mata tak mau tengok, bagi telinga tak mau dengar, bagi hati tak mau faham. Baca dia nak, tapi dia tak mau faham, tak boleh juga. Dengar dia nak, tapi tak nak faham, tak boleh juga. Ya, bunyi yang baca Quran sedap, suka dengar, hati tak nak faham. Bila dia tak nak faham, dia mesti 3 syarat: dengar, tengok, faham. An-nazratu tazra'u fi qalbi syahwatan. Jadi surah Al-Waqi'ah bukan sahaja kita kena baca, tapi kita kena faham. Jangan jadi burung tiung, baca tak faham satu benda. Baca, faham tu lah. Saya memang faham kat mu. Faham. Tuan-tuan Johor. Baik. Bila faham, dia akan mendorong tu, disuruh baca. Surah tu cerita tentang syurga. Dia berbeza lah, tak sama kan. Syurga dia berbeza 360 darjah beza. Nabi cerita bila Ummu Salamah tanya Nabi apa maksud hurul ain, Nabi ceritalah tentang wajah bidadari. Dia punya dia punya bulu kening dia macam sayap burung, dia punya mata hitam seperti permata, tidak disentuh. Permata ni comel kalau tak sentuh, kalau sentuh ada bekas jari tu jadi kelabu sikit. Ni mata yang tidak sentuh. Kulit dia gitu gini. Isteri 70 orang, pakai pula 70 helai sutera. Allah, kalau nak gambar lah comelnya. Lepas tu setiap saat berlalu makin cantik. Kita atas dunia setiap saat berlalu makin huduh. Tak payahlah nak makanlah kacik patimah, kacik sirih ke apa, makanlah. Tak jadi kohor comel setiap masa. Dia akan kohor lama, kohor tua, kohor lama, kohor huduh. Kalau saya tengok dalam internet kadang-kadang rajin juga tengok bekas-bekas Ratu Cantik lama. Ada satu tu Ratu Cantik Perancis tahun 50 berapa dia menang Ratu Cantik dunia. Itu gambar dia hak lama. Dia menang tu masa umur 18. Umur 95 macam ke. Allah, buruk lah. Dah tua dah. Itu hakikat dunia, faham? Tetapi akhirat setiap saat berlalu makin cantik. Tak boleh nak gambar lah. Boleh ke ustaz? Kenapa tak boleh? Atas dunia pun Allah Ta'ala boleh buat manusia kau lama kau huduh. Kenapa dia tak boleh buat kau lama kau cantik? Tak boleh nak gambar kan? Dia orang yang ahli syurga ni, yang nak mati ni, maka dia melihat keindahan syurga. Lepas tu dia kata falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Pada ketika tu dia nak mati sangat, dia tak peduli dah dengan apa yang ada. Itu yang sahabat Abu Musa Sy'ari tanya. Lepas tu satu lagi golongan mana?
golongan ahli neraka nak mati. Wa innal kafira iza hadarahul mautu, dan sungguhnya kata Nabi, orang-orang kafir ketika saat ajal dia, malaikat datang, busyira bi'azabillah wa uqubatihi, malaikat datang bawa khabar dia akan diazab, tentang azabnya dia, dan diseksa akan dia, wa uqubatihi. Tuan-tuan sekalian, bawa pula azab. Ini bagi orang nak, orang kafir yang saat muayyanah, orang mujrimun saat muayyanah, orang berdosa, orang melanggar perintah Allah, dia tak sama. Jadi bawa datang. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, orang yang dapat tengok syurga ni, dia akan lupa semua keluarga dia. Lupa dah, sebab dia dah asyik dah tengok. Lagipun dia nak cara apa lagi dah dunia. Sebab hak dia tengok ni comel peduk, tak boleh nak banding. Nak cara apa macam simak tak? Mula-mula jalan kat kedai luar tu, mamak tu, nampak gelang-gelang plastik tu, cantiknya. Lepas tu lah kali pergi kedai mah, lupa dah hak tadi tu. Apa barang hak tu, plastik. Lah kan tengok hak mahal dah. Bila tengok yang mahal, suami ajaklah kita beli kat luar. Apalah bang, tak nak lalu tadi. RM1 dapat 5 tu. RM1 dapat 5. Hak tu 5,000 dapat se. Dah lah dia tengok hak tu. Begitulah contoh. Contoh. Jadi dia dah, orang yang azab ni pula, dia tengok azab ni, sehingga dia lupa dah. Dia tak cara dah. Urusan dia pada ketika tu dia kerana dia melihat dia berada dalam keadaan yang sedih, berada dalam keadaan yang sangat takut. Orang takut ada peduli kat orang? Tak peduli dah, takut dia tu lah. Tuan-tuan, dia gini, kalau ada botol air, air sebotol, separuh air tu kita ubuh pasir kan, ubuh pasir, betul kita goncang. Allah Ta'ala disebut dalam Quran, iza zulzilatil ardu zilzalaha, bila berlakunya kegoncangan pada hari kiamat, wa akhrajatil ardu asqalaha, maka kuatnya kegoncangan tu sehingga terkeluar batu-batu daripada perut bumi. Kuatlah sampai batu-batu besar daripada perut bumi tu terkeluar, kuat goncang. 7-8 minit, 7 suku sebentar ada 15 minit lagi. Baik, mana nak cerita goncang yang kuat. Dan kalau kita baca Al-Quran, apa Allah Ta'ala sebut bahawa pada hari kiamat semua bukit buka batu-batu ni apa semua dia jadi tepung, jadi debu yang berterbangan, jadi rata. Mana cerita kuatnya goncang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Supaya air, mari air boleh buat contoh dulu. Kalau ni air ni ada separuh kita ubuh pasir. Tapi pun goncang. Kita tengok kan pasir tu kan, dia berpusing ke atas ke bawah. Andailah kita salah sebiji pasir tu, ingat dah lagi ke isteri muda masa tu? Tak ingat. Si tua? Tak ingat juga. Dua-dua kata. Ingat lagi kereta kita, ingat lagi TV kita, tak ingat dah. Bayangkanlah suasana kita tengah kelang kabut tu. Begitulah bila manusia tu melihat neraka. Lalu kata Nabi, falaisa syai'un akraha ilaihi mimma amamah. Lalu pada tak kala itu tak ada lah sesuatu yang paling dibenci melainkan kematian. Jadi dua golongan manusia, satu suka sangat pada mati, satu benci kepada mati. Jadi akhirnya balik pada ayat asal kita tadi yang kita dengar dalam surah As-Sajdah, bagaimana Allah Ta'ala kata ngeri, betapa ngerinya. Itu golongan mujrimun farji'na, dia minta, wahai Tuhan, balikkanlah kami semula atas muka bumi. Atau orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika saat nak mati, dia nak balik semula ke atas muka bumi. Tuan-tuan sekalian,
Orang kafir begitu juga, dia minta, ya, farji', farji'uni, kata dia, kembalikan aku. Orang berdosa lah, farji'na, kembalikan kami. Orang kedekut, Allah Ta'ala kata wa anfiqu mimma wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah sebahagian daripada rezeki yang aku berikan pada kamu qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum seorang daripada kamu tiba ajal dia. Belum mati tu infak ni, masa ni belum mati ni. Jangan dah mati tu anak kita bagi, anak kita bagi tu cerita lain. Anak kita tu belum tentu ikhlas lagi. Kalau kita bagi harta kita sendiri, insya-Allah, kan. Jadi kalau kita tak nak bagi, dekat nak mati, bila mati, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, balikkan semula, aku di atas muka bumi. Kenapa? Fa as-saddaqa wa aku minas salihin, supaya aku dapat bersedekah. Minta balik, nak bersedekah. Tu keadaan orang yang berdosa, orang kafir, orang melanggar perintah Allah bila dia nak mati. Bila dia mati, minta balik semula. Beza dengan ahli syurga. Jadi daripada ayat tu Allah beritahu pada kita bahawa kita akan berada dalam satu situasi manusia ni yang sangat dahsyat. Menundukkan diri di hadapan Tuhan, ketakutan dan malu. Malu di hari akhirat ni, Nabi sebut dalam hadis, gugur, kulit-kulit muka ni gugur. Malu yang teramat sangat. Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan tersembunyi. Kita ingat manusia tak tahu. Pada hari itu Allah Ta'ala bentang, fayunabbi'ukum bima kuntum tak malu. Ya Allah, kita ni aib kita, kalau seorang dua tahu pun dah malu dah. Apatah lagi semua makhluk yang ada tu tahu belaka. Rupanya selama ni bahan duit surau rupanya. Nampak warak. Tahu hari tu, tahu. Dan menyesal yang teramat sangat, menjadi azab kepada manusia. Sebab itu bila kita nak sebut prinsip hijrah, ibrah daripada hijrah, kita pegang dengan prinsip kepada amal yang berlaku dalam peristiwa hijrah, yang Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Apa saja kerja yang kita buat, amal yang kita buat, sama ada kita solat, puasa, zakat, perjuangan dalam parti ke dan sebagainya, mesti diasaskan dengan prinsip ini, berniat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita buat tu memang dah suatu kerana manusia, Nabi dah pesan fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mungkin kita dapat pangkat sebab kita dah memang kejar sangat pangkat. Mungkin kita dapat jawatan sebab kita nak sangat pada jawatan. Mungkin kita dapat tanah sebab kita nak sangat. Tetapi bila balik ke hari akhirat, tanah tu guna tak? Kalau kita tak infak jalan Allah, tak guna. Pangkat tu guna tak? Tak berguna. Yang berguna apa? Amalan kita. Batu Allah, Nabi beri keluarkan hadis ni berkaitan dengan peristiwa hijrah. Sebesar-besar pengorbanan lah hijrah ni. Tinggal keluarga, tinggal tanah, tinggal rumah, tinggal orang yang kita kasih, tinggal sebesar-besar pengorbanan sekalipun, kalau tidak dibuat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tak diberi pahala. Itu kita prinsip. Dan kemudian maknanya kita jangan jadi orang yang menyesal pada hari akhirat nanti. Jangan jadi orang yang menyesal. Harta banyak atas dunia tapi tak boleh beri pahala. Harta banyak tak boleh beri pahala. Itu banyak tak boleh beri pahala. Kehidupan panjang tak boleh beri pahala. Mulut boleh bercakap tak boleh beri pahala. Telinga boleh mendengar tapi tak boleh beri pahala. Akal boleh fikir tapi tak boleh jadi
pahala sebab kita salah guna. Jadi padan dah kat situ. Pada pagi ni minta maaf lah terlebih masa sikit. Saat-saat je pun lebih. Kalau marah pula janji 7.15. Mestilah 7.15. Nanti kan kan siap ada tulis pula lebih masa dalam ni. Baik, terima kasih banyak-banyak gurau senda pagi ni. Mudah-mudahan Allah memberkati dan rahmati kita, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi, bukan sahaja atas muka bumi ini tapi di syurga Allah nanti di hari akhirat, insya-Allah. Kita jumpa lagi waktu yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.